Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Habislah Azmin Ali kali ini. Sudah kalah PRU 15 yang lepas, kali ini berangan-angan lagi nak menang pula di kawasan kerusi yang beliau mau tandingi. Adakah Azmin Ali tak sedar bahawa beliau telah pun ditolak oleh pengundi gara-gara pengkhianatan beliau dalam langkah Sheraton yang mana telah menyebabkan Pakatan Harapan tumbang? Tidakkah itu menjadi indikator kepada Azmin Ali bahawa beliau tidak patut bertanding lagi dalam PRN dan patutnya beliau meneruskan saja hasrat untuk bersarah dan berehat daripada pilihan raya atau politik? Namun demikian, tak tahu apa angin, apa ribut yang menyebabkan tiba-tiba Azmin Ali kembali semula berminat mengikuti pilihan raya dan dikabarkan beliau bakal menjadi Menteri Besar Selangor kalau Perikatan Nasional menang. Sehingga hari ini Azmin Ali dicabar luar biasa oleh Rafizi Ramli. Rafizi kata, saya cabar Azmin Ali berdebat isu ekonomi kalau dia berani. Ya, ini yang kita tunggu-tunggu. Saya secara pribadi sebagai penganalisis politik dan juga pemerhati politik di Malaysia, ini yang saya tunggu-tunggu, yaitu debat antara orang yang kononnya pandai bercakap. Tak pastilah siapa yang lebih pandai bercakap, siapa yang lebih banyak idea dan siapa lebih bagus kerja. Adakah Azmin Ali atau Rafizi Ramli? Walaupun Rafizi Ramli seringkali dicop sebagai orang yang penuh dengan teori, tapi secara pribadi saya fikir lebih bagus banyak teori daripada tak ada apa-apa rancangan langsung. Jadi, apakah anda juga setuju seperti saya bahawa apabila Rafizi mencabar Azmin Ali berdebat isu ekonomi, kita setuju? Adakah anda juga setuju? Kita nak tengok sejauh mana Rafizi Ramli mempunyai idea dan juga Azmin Ali. Kalau Azmin Ali berani, sambut cabaran tersebut. Berdebatlah dengan Rafizi. Jangan hanya berdegar-degar di media sosial, tapi bila diajak berdebat, tak tahu apa-apa. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli mencabar Datuk Seri Mohamed Azmin Ali untuk berdebat tentang ekonomi Malaysia sekiranya pemimpin Perikatan Nasional itu merasakan rekodnya sebagai bekas Menteri Ekonomi lebih baik daripada Kerajaan Madani hari ini. Timbalan Presiden PKR itu berkata, jika benar Azmin mempunyai perancangan terbaik untuk ekonomi Malaysia, beliau mengalu-alukan bekas ahli PKR yang dipecat itu untuk berbahas dengannya. Itu pun, kata Rafizi, jika Azmin Ali berani untuk berdebat. Kalau mereka ada rancangan, saya panggil Azmin Ali. Kalau Azmin Ali sebagai bekas Menteri Ekonomi Perikatan Nasional merasakan rekod dia lebih baik daripada Kerajaan Perpaduan, saya cabar Azmin Ali berdebat dengan saya pasal ekonomi Malaysia. Kalau dia beranilah, kata Rafizi Ramli. Apa pendapat anda sekalian? Adakah anda rasa Azmin Ali akan berani menyahut cabaran untuk berdebat dengan Rafizi Ramli? Saya fikir inilah penentuannya. Beliau berkata demikian dalam satu video pendek ceramah jelajah Madani malam tadi yang tular di media sosial. Azmin merupakan Menteri Hal Ehwal Ekonomi di bawah Kerajaan Pakatan Harapan PH pada tahun 2018. Beliau kemudian dilantik sebagai Menteri Kanan, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri pada tahun 2020 selepas menjadi dalang kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan PH. Jadi sebelum kita berpisah, mohon kiranya anda share video ini, tinggalkan komen anda. Adakah anda juga setuju kalau debat ini diteruskan? Paling best lagi kalau panggil sekali dengan siapa lagi kalau bukan Wan Saiful Wanjan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pemuda PAS Pulau Pinang tiba-tiba mengamuk dengan Presiden Gerakan. Rupanya ini yang Dominic Lau lakukan. Pemuda PAS kawasan Tasik Gelugur berang dengan Presiden Parti Gerakan Rakyat Malaysia Gerakan. Datuk Dr. Dominic Lau dengan menuntut
Timbalan Perikatan Nasional PN itu berundur daripada bertanding kerusi Melayu di kawasan itu pada PRN bulan depan. Naib Ketuanya Muhammad Ikhwan Afiq Muhammad Anwar menegaskan bahawa Dominic Lau tidak harus berangan-angan untuk berbuat demikian atau berdepan tindakan keras daripada sayap pemuda kawasan itu. Menerusi kenyataan dikeluarkan, Afiq berkata, pihaknya akan menggerakkan perarakan besar-besaran calon bebas di Dun Teluk Air Tawar dan Permatang Berangan pada penamaan calon 29 Julai nanti jika Dominic masih berkeras untuk bertanding di kerusi Melayu. Dewan Pemuda PAS Tasik Gelugur bersama dengan pengundi di Permatang Berangan dan Teluk Air Tawar akan memastikan kekalahan kepada calon gerakan di Teluk Air Tawar dan calon bersatu di Permatang Berangan jika tuntutan ini tidak dipatuhi, tegasnya. Kemarahan pihak PAS berhubung kedudukan calon bertanding di kedua-kedua dun tersebut semakin ketara apabila Afiq lantang memberi amaran kepada Dominic agar tidak bermain api. Jangan sesekali bermain dengan api, nanti api itu sendiri akan memakan diri, kata beliau. Jangan cabar kesabaran pemuda PAS, marahnya lagi. Sebelum ini, desas-desus mendakwa setiap parti dalam Perikatan Nasional diberikan satu kerusi dalam 3 dun di Parlimen Tasik Gelugur. Parlimen P042 Tasik Gelugur yang kini disandang bersatu melalui Datuk Wan Saiful Wanjan mempunyai 3 dun, iaitu Permatang Berangan, Sungai Dua dan Teluk Air Tawar. Kemenangan Perikatan Nasional ke atas Parlimen Tasik Gelugur pada PRU 15 dilihat mengejutkan pemerhati politik selain Parlimen Kepala Batas dan Parlimen Permatang Pau. Dalam 3 kawasan parlimen terbabit, terdapat 9 kerusi dun majoriti Melayu. Selain Permatang Berangan dan Teluk Air Tawar, kerusi majoriti Melayu lain di Pulau Pinang ialah Penaga, Sungai Dua, Penanti, Pinang Tunggal, Permatang Pasir, Bertam, Seberang Jaya, Sungai Aceh dan Sungai Bekap. Saudara-saudara sekalian, rupa-rupanya inilah yang berlaku apabila Dominic Lau keras kepala sehingga Dominic ditegur oleh pemuda PAS iaitu Muhammad Ikhwan Afiq. Beliau kata, Dominic jangan keras kepala, sehingga Dewan Pemuda PAS Tasik Gelugur bersama dengan pengundi di Permatang Berangan dan Teluk Air Tawar akan memastikan kekalahan kepada calon gerakan di Teluk Air Tawar dan calon bersatu di Permatang Berangan jika tuntutan ini tidak dipatuhi atau diikuti, kata beliau. Naib Ketuanya Muhammad Ikhwan Afiq Muhammad Anwar menegaskan bahawa Dominic tidak harus berangan-angan untuk berbuat demikian atau berdepan tindakan keras daripada sayap pemuda kawasan itu. Menurut kenyataan dikeluarkan, Afiq berkata pihaknya akan menggerakkan perarakan besar-besaran calon bebas di Teluk Air Tawar dan Permatang Berangan pada penamaan calon 29 Julai nanti jika Dominic masih keras untuk bertanding di kerusi Melayu. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih Anda bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu pendedahan yang Anda patut tahu dan Anda pasti akan share. Pasti saya yakin Anda akan kongsikan ini kepada semua orang karena ini akan bercerita tentang dah kalah PRU tapi masih nak bertanding PRN. Rupanya elaun yang wakil rakyat dikejar, ini nilainya. Pasti di luar sana ramai netizen yang nak tahu apa sebenarnya habuan, apa sebenarnya yang dikejar, berapa nilai duit, berapa gaji, berapa allowance yang diterima oleh YB yang menang dalam PRU maupun PRN yang akan berlangsung tidak lama lagi ini. Saya seringkali bercerita dengan rekan-rekan, kami bertanya, kenapa orang sanggup berebut-rebut mau menjadi YB, padahal YB ini kerjanya bukan senang, tapi rupa-rupanya ada nilai imbuhan, allowance, gaji yang memang membuatkan mereka meliurkan, menjadikan kita berliur lah macam tu. Tapi bagi kita semua yang tidak ada rezeki untuk menjadi YB, tak apalah.
cukuplah berliur melihat mereka. Okey, saya kongsikan dengan anda semua. Ini rupanya sebab sudah kalah PRU tapi masih nak bertanding PRN. Rupanya allowance yang wakil rakyat dikejar, ini nilainya. Korang masih ingat lagi tak dengan isu allowance pinggan mangkuk yang digembar-gemburkan oleh ahli Parlimen Muar, iaitu Syed Saddiq Syed Abdul Rahman? Siapa yang lupa? Kami akan letakkan ciapan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman mengenai isu allowance itu di bawah. Isu ini sebenarnya mengenai kes tuduhan rasuah oleh Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Dia telah melampirkan keterangan menafikan tidak terlibat dalam gejala rasuah. Pada masa sama, dia juga mengatakan ada allowance pinggan mangkuk sebanyak RM42,000. Saya ulang sekali lagi, berjumlah sebanyak RM42,000 secara one-off. Saya fikir dari hidup saya, dari kecil sampailah mungkin saya meninggal dunia, saya tidak akan mampu membeli pinggan mangkuk berjumlah RM42,000 ini. Yalah, bayangkanlah RM42,000 itu bukan kecil nilainya, ia sangat besar. Tapi itulah yang didedahkan oleh Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Pinggan mangkuk pun allowance-nya RM42,000 secara one-off. Siapa yang tidak terliur kan? Banyak lagi allowance-allowance yang mungkin tak masuk akal bagi kita. Seperti, pertama, allowance pembayaran tol dan bahan api kenderaan. Ada tak korang bahagikan gaji untuk duit tol? Kalau ada, berapa ringgit yang korang letak untuk duit tol? 100 atau 200 ringgit. Macam admin selalu, kalau nak keluar je, baru top up touch and go. Tahu-tahu ada banyak lagi baki. Kenapa kami sebut pasal tol ini? Tahu tak? Ahli Parlimen akan menerima duit tol. Berapa jumlahnya? Allowance juga terbahagi kepada dua. Allowance ini layak dibayar kepada ahli Dewan Negara sebanyak RM200 sebulan. Manakala ahli Dewan Rakyat akan menerima RM300 sebulan. Tahukah korang, ahli Parlimen juga akan mendapat allowance bahan api kenderaan sebanyak RM750 sebulan bagi ahli Dewan Negara dan RM1,500 bagi ahli Dewan Rakyat. Banyak kan? Memang banyak. Sama nilainya, jumlahnya dengan bayaran CCM kereta anda sebulan. Itu baru minyak mereka. Allowance minyak mereka. Coba bayangkan. Kalau kita tak keluar mana-mana, lepas tu bakinya bertambah je. Pergi ke mana agak-agaknya kan? Okey, kedua. Allowance pakaian panas, pakaian rasmi istiadat dan bantuan pakaian black tie. Kalau ada ahli parlimen menghadiri satu tugas rasmi di negara yang beriklim sederhana, mereka berhak untuk menuntut allowance pakaian panas berasaskan apa-apa kadar dan atas apa-apa terma dan syarat yang dinyatakan dalam perkeliling pembendaraan yang berkaitan atau apa-apa pindaan kepadanya. Mereka juga akan diberikan RM1,500 sebagai allowance pakaian rasmi istiadat atas apa-apa terma dan syarat yang dinyatakan dalam perkeliling perkhidmatan yang berkenan atau apa-apa pindaan kepadanya. Nombor 3, allowance telefon dan diberikan alat komunikasi mudah alih keistimewaan diberikan kepada semua ahli parlimen untuk telefon, iaitu ahli parlimen diperuntukkan dengan satu telefon talian terus dalam tempat kediaman persendirian. Ahli parlimen diperuntukkan dengan satu talian terus di pejabat perkhidmatan. Kos pemasangan dan sewa telefon ditanggung. Ahli parlimen layak diperuntukkan dengan sebuah telefon bimbit atau alat komunikasi mudah alih dengan harga tidak melebihi RM2,000 sekali dalam masa 2 tahun dan hendaklah disokong dengan resit asal pembelian. Sabar jap, bukan tu je. Mereka juga akan menerima allowance telefon pada kadar RM900 sebulan, dibayar tanda memerlukan sokongan tanpa tanda memerlukan sokongan apa-apa resit.
Bayangkan kalau kita beli internet guna allowance ini. Wow, Rp900 sebulan tuh, bosku. Nomor 4, allowance mesyuarat. Setiap kali mesyuarat dihadiri, akan dapat bayaran. Punya bagus kan? Kalau Anda bekerja di swasta atau di kerajaan, bayangkan kalau Anda mendapat bayaran dalam setiap majelis atau mesyuarat yang Anda hadiri. Kan? Punya bagus. Banyak-banyakkanlah mesyuarat supaya lebih banyaklah dapat allowance yang dapat. Kalaulah kita dapat. Malangnya, tak tahulah Anda dapatkah tidak. Terpulang. Tinggalkan dalam ruangan komen. Ahli-ahli YB ini dapat allowance mesyuarat. Setiap majlis dihadiri akan dapat bayaran. Selalunya kalau kita bekerja, mesti setiap bulan akan ada meeting bulanan bagi membentangkan laporan apa yang kita dah buat untuk bulan itu. Samalah macam sos cili. Takut jugalah kami kalau bos marah kan. Tapi pernah tak lepas meeting korang akan dapat bayaran? Tak ada kan? Ahli parlimen akan dibayar pada kadar Rp400 sehari kerana menghadiri majlis parlimen. Mereka juga akan dibayar RM300 sehari atas sebab menghadiri mesyuarat, taklimat, seminar, bengkel dan lain-lain yang dianjurkan secara rasmi oleh kementerian atau agensi. Kerajaan di peringkat persekutuan atau negeri yang daripadanya ahli parlimen menerima undangan rasmi untuk menghadirinya. Nombor 5. Saraan ahli parlimen yang lumayan. Untuk yang terakhir nih, allowance paling mahal. Nak tahu kenapa? Tahukah korang yang ahli parlimen akan menerima saraan ahli parlimen? Cuba teka berapa? Coba teka. Kami nak korang teka dulu berapa. Jangan scroll atau jangan skip. Jangan cepat-cepat percepatkan video ini. Kerana saya mahu Anda teka dulu. Tulis dalam ruangan komen, teka dulu berapa saraan ahli parlimen yang dikatakan lumayan ini. Kalau kamu tidak tinggalkan dalam ruangan komen dan Anda tidak meneka, itu mungkin Anda menipu. Dan tipu itu dosa. Tak apalah. Saya kongsikan kepada Anda. Kalau korang tekan bawah ribuan ringgit atau tekaan Anda ribuan ringgit, ternyata itu salah. Ahli parlimen akan menerima allowance bulanan sebanyak RM11.000 bagi ahli Dewan Negara dan RM16.000 bagi ahli Dewan Parlimen. Jadi, cuba kita bandingkan dengan gaji minimum kita. Baiklah, kita akan bandingkan allowance di atas dengan gaji minimum pekerja, yaitu RM1.200. Kepada sesiapa yang tak tahu lagi, Datuk Awang Hashim berkata kerajaan telah menambah baik inisiatif Malaysia melalui pakej pemulih dengan menggalakkan majikan menggantikan pekerja asing dengan pekerja tempatan dengan melonggarkan syarat kadar gaji minimum dari RM1,500 kepada RM1,200. Mungkin pada awalnya kita akan merasakan tak puas hati. Kenapa perlu kurangkan gaji? Sepatutnya naikkan gajilah kan. Namun beliau telah mengeluarkan kenyataan bahawa program ini untuk bantu rakyat dengan kelonggaran syarat gaji minimum. Program ini, mereka yang diberi gaji RM1,200 akan dapat insentif tambahan dari kerajaan RM500 setiap bulan. Jadi, kalau kita ambil gaji RM1,200 dan bandingkan dengan allowance yang mereka terima, sangat berbeza. Allowance telefon saja RM900 bersamaan dengan 75% gaji minimum rakyat. Allowance mesyuarat RM400 untuk 3 hari dan dah sama macam gaji minimum rakyat untuk sebulan. Allowance pakaian rasmi istiadat RM1,500, 20% lebih tinggi dari gaji minimum allowance minimum rakyat. Allowance di bawah saraan ahli parlimen jauh bagai langit dan bumi. Saudara-saudara sekalian, isu ini dipetik daripada Info Rakyat. Sila share kepada semua orang dan pastinya yang memberikan motivasi untuk Anda bekerja lebih keras. Betulkah? Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.